أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih mengurniakan kita kesempatan dan peluang dan saki-baki umur untuk kita menelusuri dan menghayati ayat-ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u suratul Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah. Dan mengabaikan surah ini pula akan membawa penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan suratul Baqarah, yang mana surah ini merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang mengandungi sebanyak 286 ayat Al-Quran, yang telah kita bahagikan kepada topik-topik perbahasan. Dan kita telah lalui topik yang pertama yang terkandung di dalam ayat 1 hingga ayat 20 surah Al-Baqarah, yang menceritakan mengenai 3 golongan manusia dengan 3 nasib dan takdir yang berbeza. 3 golongan yang diceritakan di dalam topik pertama Al-Baqarah 20 ayat pertama. Golongan pertama adalah golongan yang disebut sebagai golongan allazina an'amta alaihim, golongan yang diberi nikmat syurga ke atas mereka. Siapa mereka? Iaitu golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pada ayat 1 hingga ayat 5 Al-Baqarah, bila mana Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kemudian golongan kedua pula adalah golongan al-kafirin, golongan yang kufur, yang nasib mereka al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka, yang Allah sebut mengenai mereka di dalam ayat 6 dan ayat 7 Al-Baqarah. Adapun golongan yang ketiga iaitu golongan ad-dallin, golongan yang tersesat, yang dikenali juga sebagai golongan al-munafiqin, orang-orang munafik yang mengaku beriman tetapi hakikatnya mereka tidak beriman, hanya berpura-pura sahaja, yang Allah perincikan panjang lebar mengenai golongan ketiga ini di dalam ayat 8 sehingga ayat 20 Al-Baqarah. Jadi itu mengenai topik pertama di awal Al-Baqarah, mengenai 3 golongan manusia dengan 3 nasib dan takdir yang berbeza. Habis daripada topik yang pertama di dalam Al-Baqarah, yang menimbulkan beberapa pertanyaan dan persoalan bagi orang yang membaca Al-Baqarah ini. Antaranya 3 golongan ini, bagaimana mereka boleh berpecah kepada 3 golongan? Adakah mereka memang asal-asal dicipta, sudah dicipta 3 golongan manusia, ataupun mereka asalnya bukan 3 golongan, satu golongan manusia yang kemudian berpecah kepada 3, atau bagaimana? Lalu berpindah kepada topik kedua yang akan menjawab persoalan yang timbul di dalam topik pertama tadi. Topik kedua yang terkandung di dalam ayat 21 sehingga ayat 29 Al-Baqarah, yang akan mengimbau sedikit sebanyak mengenai sejarah penciptaan. Topik kedua ini, ayat 21 hingga ayat 29, akan mencerita mengenai apa? Mengenai topik sejarah penciptaan. Sejarah penciptaan manusia dan penciptaan bumi, yang dari bumi, tanah bumi itu manusia dicipta.
dan sejarah langit, yang mana dari langit itu manusia diturunkan ke muka bumi menjadi khalifah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik kedua ini akan mengimbau sedikit sejarah mengenai 3 golongan manusia di dalam topik pertama sebelumnya, yang mana Allah akan sebut di dalam topik yang kedua ini, ayat 21 permulaan topik kedua pada firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, ungkapan ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada golongan yang pertama, orang yang bertakwa yang mendapat nikmat syurga, ataukah ditujukan kepada golongan kedua, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, yang kufur, ataukah golongan yang ketiga yang tersesat, yang menjadi orang munafik? Bila mana Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu. Seruan ini bukan hanya ditujukan kepada golongan pertama atau kedua sahaja atau ketiga sahaja, tetapi seruan ini ditujukan kepada kesemua manusia secara umumnya, seolah-olah nak memberi isyarat, nak sampaikan mesej bahawasanya 3 golongan manusia di topik pertama tadi adalah asal mereka daripada satu golongan manusia yang disebut sebagai an-nas, sekalian manusia, sebelum mereka berpecah kepada 2 golongan yang akan disebut di dalam ayat 26 nanti, dan kemudian barulah berpecah kepada 3 golongan sebagaimana yang telah berlalu di dalam topik pertama. Jadi itu kita lihat secara umum bagaimana kaitan dan hubungan antara topik pertama dengan topik kedua, dan begitulah nanti kita akan lihat pula bagaimana hubung kait antara topik kedua dengan ketiga, yang ketiga dengan keempat sehingga akhir Al-Baqarah, dan juga bagaimana hubung kait antara Al-Baqarah dengan surah Ali Imran yang berikutnya, dan bagaimana hubung kait setiap surah yang bersebelahan dengan yang berikutnya sehinggalah akhir Al-Quran. Dan kita lihat topik kedua ini yang menceritakan tentang sejarah penciptaan, ayat 21 sehingga ayat 29 Al-Baqarah, yang mana kita telah bahaskan 2 ayat yang pertama secara ringkas, iaitu ayat 21 dan ayat 22. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat berikutnya, kita lihat bagaimana Allah mulakan topik kedua ini dengan menyebut tentang penciptaan manusia dan bumi dan langit, dan mengenai nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk manusia di bumi maupun yang turun dari langit, yang mana kita telah bahagikan nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayat 21 dan 22 kepada 2 jenis nikmat yang besar. 2 jenis nikmat yang besar, satunya di dalam ayat 21, iaitu nikmat yang telah disediakan pada diri manusia itu sendiri, dan ayat 22 pula mengenai nikmat yang Allah sediakan di sekeliling manusia yang dia perlu dapatkan dengan bangun dan bekerja. Jadi ayat 21 Allah menceritakan tentang nikmat apa? Pada firman Allah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Allah ciptakan kita manusia, maksudnya Allah beri kita tubuh badan, Allah beri kita anggota, dan Allah beri kita organ dalaman, dan Allah beri kita pelbagai keperluan kita yang telah disediakan pada diri kita. Kita perlukan gigi untuk makan, Allah dah bagi gigi untuk kita. Kita perlukan pendengaran, Allah beri pendengaran kepada kita. Kita perlukan penglihatan, Allah beri penglihatan kepada kita. Kita perlukan jantung, Allah beri jantung kepada kita. Itu keperluan kita yang Allah sudah siap sediakan pada diri kita. Satu nikmat yang besar. Tak perlu kita lahir-lahir cari kat mana aku nak beli jantung hari ni. Ni aku dah sebulan 2 ni, aku dah 6 bulan 7 bulan ni, aku nak gigi pula lah. Kat mana aku nak beli gigi? Tak dah. Allah dah siapkan untuk kita semuanya. Dari atas sampai bawah seluruh tubuh badan kita, keperluan tu dah ada pada tubuh kita. Tu nikmat penciptaan, termasuk roh dan nyawa yang Allah beri kepada kita untuk kita hidup. Kemudian ayat 22 pula Allah cerita tentang satu lagi nikmat, satu jenis nikmat yang mana nikmat ini juga keperluan manusia, tetapi bukanlah
nikmat yang telah tersedia pada diri manusia itu, tetapi telah tersedia di sekelilingnya yang dia perlu bangun untuk dapatkannya. Dan Allah senaraikan 3 nikmat besar yang ternaung di bawah nikmat keperluan yang di sekeliling manusia ini pada ayat 22 pada firman Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan untuk kamu bumi itu sebagai hamparan, iaitu nak cerita tentang nikmat tempat tinggal, nikmat kediaman. Dan was-samaa'a binaan, dan Allah jadikan pula langit itu untuk kita sebagai binaan, yakni binaan atap yang melindungi daripada bahaya. Jadi nikmat kedua adalah nikmat perlindungan. Dan yang ketiga, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan dari langit itu air yang tumbuh dengannya buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kamu. Maknanya yang ketiga ni nak bagi tahu tentang nikmat apa? Nikmat makan, minum, rezeki. Jadi 3 nikmat besar yang ternaung di bawah nikmat keperluan manusia yang ada di sekelilingnya, iaitu nikmat kediaman, tempat tinggal, nikmat perlindungan, dan nikmat makan, minum, rezeki. Jadi ini bagaimana Allah sebutkan nikmat yang ada pada diri manusia itu telah Allah sediakan dalam ayat 21, iaitu nikmat penciptaan. Dan yang kedua adalah nikmat keperluan manusia dari segi kediaman tempat tinggalnya dan perlindungan dan rezeki makan minum. Allah akhiri ayat 22 tentang 2 nikmat ini. Allah akhiri dengan firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu tahu salahnya perbuatan itu. Maknanya Allah nak ingatkan kepada manusia bahawasanya kesemua nikmat yang manusia ingin dapatkan, yang sudah dia dapat atau sedang dia dapat atau dia ingin dapatkan itu, kesemua itu adalah kurniaan daripada Allah. Maka jangan sekali-kali dia lupakan Allah dan dia mengkufuri nikmat tersebut, sama ada dengan melupakan terus dan tidak mensyukuri Allah, ataupun sama ada juga dengan dia menisbahkan nikmat tersebut kepada selain Allah, sama ada dia menganggap ada Tuhan selain Allah yang memberikan nikmat tersebut, atau boleh jadi dia menisbahkan nikmat tersebut kepada diri dia sendiri. Dia tak kata Tuhan lain bagi pada dia, tetapi dia kata aku dapat rumah besar ni sebab aku rajin bekerja lah. Aku walaupun aku ni tak salat, tapi sebab aku pandai baik dengan bos aku buat plan tu, aku buat plan ni apa semua, aku dapat kekayaan ni apa semua, dia akan jadi seperti Qarun yang akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah ingatkan di akhir ayat, jangan sekali-kali sekutukan Allah dengan apa-apa sekutu pun, kerana Allah yang telah berikan segala nikmat itu bukan Tuhan lain, dan bukan juga diri kita, bukan usaha kita, bukan bos kita, bukan jawatan kita, dan bukan kepandaian kita, dan bukan kerajinan kita dan kerja yang kita lakukan. Jadi itu ayat 21 dan 22 sebagai permulaan topik kedua Al-Baqarah. Kita lihat bagaimana ayat 21 dan 22 ini, bila mana orang yang membacanya terbahagi kepada sama ada orang yang sedar dan insaf dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu golongan lagi manusia yang membaca dan mendengar ayat ini tetapi tetap masih berkeras hati dan tidak mahu mengiktiraf bahawasanya nikmat-nikmat itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia mendakwa kurniaan daripada Tuhan lain atau dia mendakwa itu atas hasil titik peluh dia sendiri, bukan daripada kurniaan Allah. Lalu Allah mencabar golongan yang seperti ini yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah cabar dengan firman-Nya, sambungan lagi di dalam topik kedua, kita sambung pada ayat 23 dan 24 dan ayat-ayat berikutnya sekadar sempat waktu kita. Ayat 23 Allah cabar manusia dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mafhumnya, dan sekiranya kamu masih di dalam keraguan,
terhadap apa yang telah kami turunkan ke atas kami, apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu ragu, fa'tu bi suratin min mislih, maka bawa datanglah satu surah yang setanding dengan surah di dalam Al-Quran, walaupun sependek-pendek surah seperti surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah penyokong-penyokong kamu selain daripada Allah untuk membantu kamu bawa satu surah seperti Al-Quran, sekiranya kamu orang-orang yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah mencabar golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mahu beriman dan mengikuti ajaran Al-Quran yang diturunkan kepada hamba Allah yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada manusia sebilangannya yang kufur kepada Allah. Mereka mengatakan bila mereka tidak mengiktiraf nikmat-nikmat ini semuanya datang daripada Allah, dan mereka tidak mengiktiraf agama Islam sebagai agama terbaik yang datangnya daripada Allah, yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Lalu Allah cabar mereka. Manusia yang kufur ini Allah cabar supaya mereka membawa ajaran yang lebih baik daripada agama Islam, membawa kitab yang lebih baik daripada Al-Quran, membawa walau satu surah yang setanding dengan Al-Quran, untuk membuktikan apakah benar dakwaan mereka bahawasanya ada Tuhan selain Allah yang layak disembah, ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam, apakah ada kitab lain, yang ajaran lain, kitab lain yang lebih baik daripada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah cabar mereka. Allah tak cabar di sini. Di sini sebutkan suratin min mislih, bahawa datang satu surah seperti Al-Quran. Dan sebenarnya cabaran Allah terhadap golongan manusia yang kufur ingkar ini berperingkat. Cabaran di dalam Al-Baqarah ayat 23 ini bukanlah cabaran yang pertama di dalam Al-Quran. Kerana cabaran ini datang berperingkat, boleh kita rumuskan dalam 3 peringkat cabaran. Dan setiap kali Allah cabar dalam 3 peringkat ini, manusia bukan kata manusia kalah dalam cabaran, tetapi manusia malah tidak berani hendak sahut cabaran Allah di dalam Al-Quran ini. Kita lihat bagaimana 3 peringkat ini yang Allah sebut di dalam ayat-ayat yang berbeza. Peringkat pertama, kita rumuskan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama, Allah cabar manusia agar membawa datang satu kitab yang setanding dengan Al-Quran. Bukan kata satu surah. Kalau satu surah, mana bukan satu kitab yang lengkap lah. Satu bahagian, satu chapter kau, satu tajuk. Tetapi awalnya Allah cabar manusia untuk bawa datang satu kitab, satu buku, satu silibus yang lengkap, dari awal hingga akhir, yang setanding dengan kitab Al-Quran. Itu yang Allah cabar di dalam surah Al-Isra ayat 88. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 88, Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Allah berfirman, mafhumnya, katakanlah, kalaulah sekiranya manusia dan jin itu semuanya berkumpul untuk buat apa? Untuk mereka membawa datang seperti Al-Quran. Maknanya satu kitab, satu silibus seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu membawa datang sepertinya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, hatta walau sebahagian mereka berganding bahu dan bekerja sama dengan sebahagian yang lain. Bukan kata semua manusia, bukan kata orang Arab aja. Orang Arab dengan orang bukan Arab, bukan manusia aja, bahkan dengan jin sekali, dengan bangsa-bangsanya lagi, semua bekerjasama mengumpulkan semua tenaga dan daya dan sumber yang mereka ada, tidak akan mampu membawa datang walau satu kitab seperti Al-Quran. Jangan kata lebih baik daripada Al-Quran, yang setanding Al-Quran pun tidak ada. Bila Allah cakap begitu, itu seolah-olah cabaran. Allah seolah-olah kita katalah, kalau kita nak cabar orang, kita cakap, kau kalau nak lawan dengan aku, tak ada apa.
sekejap je aku kalahkan kau. Kita cakap tu dengan tujuan apa? Nak cabar dia. Sebab kalau betul dia boleh kalahkan kita, dia akan rasa tercabar, lalu dia akan kata, jangan berlagak, aku lawan kau sekarang. Dia akan buktikan yang dia boleh lawan kita. Tapi bila kita kata, kau nak lawan aku, kau takkan boleh lah, dia diam aja. Maknanya apa? Maknanya dia tak berani nak sahut cabaran tu. Jadi bila Allah kata, kalaulah semua manusia dengan semua jin sekali berganding bahu bekerjasama, takkan dapat bawa satu kitab seperti Al-Quran. Don't senyap aja. Maknanya apa? Maknanya mereka tak berani nak sahut cabaran tu. Bila Allah cabar mereka untuk membawa satu kitab yang lengkap seperti Al-Quran, mereka tak sahut cabaran. Mereka senyap, diam, tak cakap apa. Ada orang kata mungkin mereka ada alasan. Mungkin dia orang sibuk ke, dia orang busy ke, mungkin dia orang nak buat, dia orang dah mulakan projek dia orang tapi tak siap lagi. Dia orang tak naklah bising sebelum ada apa-apa hasil. Mungkin dah ada hasil nanti dia orang akan keluarkan lah. Jadi ada sebahagian manusia bagi alasan, kata mungkin dia orang nak sahut cabaran tapi sibuk, belum ada masa. Jadi Allah turunkan pula peringkat cabaran, level dia, tahap dia Allah ringankan lagi. Allah turunkan ke tahap yang kedua, iaitu Allah cabar mereka untuk bawa datang 10 surah yang setanding dengan 10 surah Al-Quran. Pilih mana-mana 10 surah Al-Quran, yang panjang ke yang pendek. Cuba reka 10 surah yang setanding dengan 10 surah Al-Quran. Kalau kata busy, tak ada masa, nak reka satu kitab yang lengkap, tak apa, 10 surah pun cukup. Itu yang Allah sebutkan cabaran ini di dalam surah Hud. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-13. Allah berfirman, Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Awal ayatnya Allah berfirman, Am yaqulu naftarah. Apakah mereka mengatakan bahawa Nabi SAW yang mereka reka Al-Quran itu? Lalu Allah kata, Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Maka Allah kata, katakanlah, kalian bawa datanglah dengan 10 surah daripada mana-mana surah yang seperti Al-Quran, walaupun muftarayatin, walaupun hanya rekaan-rekaan sahaja, walaupun dalam tu mengandungi maklumat palsu ke apa, tak apa, yang penting nampak hebat setanding dengan Al-Quran. Orang baca, orang dengar teruja seperti orang teruja dan takjub dan kagum dengan Al-Quran. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu golongan yang benar. Jadi bila kata nak bawa datang satu kitab seperti Al-Quran, dia orang senyap, tak berani sahut cabaran. Allah turunkan, ringankan lagi. Okey, tak apa, 10 surah cukup 10 surah. 10 surah pun dia orang senyap, tak berani. Takkan busy sangat sampai 10 surah pun tak boleh nak bawa datang. Tak apalah, kalau 10 surah pun tak boleh, Allah ringankan lagi ke tahap yang paling bawah sekali, paling rendah, yang kalau dia orang senyap tak sahut cabaran juga, maknanya bukan kata busy, bukan tak ada masa, tapi memang tak berani dan memang tidak yakin, atau bukan tak yakin, memang yakin tak akan mampu sahut cabaran baru datang surah seperti Al-Quran. Lalu setelah cabaran pertama tak mampu sahut, cabaran kedua 10 surah pun tak mampu sahut, barulah datang cabaran ketiga di dalam surah Al-Baqarah kita ayat 23 ni. Yang mana Allah berfirman, fa'tu bisuratin min mithlih. Maka baru datanglah satu surah sahaja yang seperti mana-mana surah di dalam Al-Quran, 114 surah. Pilih nak seperti panjang surah Al-Baqarah ke, kalau panjang sangat ambil pendek sikit seperti surah Al-An'am ke, rasa panjang juga ambillah mana-mana juz amal, juz 30, Al-Kawthar ke Al-Asr. Baru datang satu surah walau 3 ayat pun yang kamu boleh tandingi satu surah di dalam Al-Quran. Jadi bila mana Allah cabar dengan peringkat pertama, baru datang satu kitab seperti Al-Quran, mereka tak berani sahut cabaran. Allah ringankan lagi, baru datang 10 surah seperti Al-Quran, mereka tak berani sahut cabaran. Allah ringankan lagi, level yang paling bawah, paling ringan sekali, paling bawah, paling lemah sekali, baru datang satu surah yang seperti mana-mana surah di dalam Al-Quran pun mereka senyap, tak berani sahut cabaran. Tidak ada maksud lain melainkan sebenarnya mereka tidak berani kerana mereka tahu kalau mereka bawa datang dan reka satu surah seperti Al-Quran, seluruh dunia Arab khususnya ketika itu akan mentertawakan mereka.
Kerana mereka sedar dan mereka tahu dan mereka yakin bahawasanya tidak ada mana-mana manusia yang mampu menandingi kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Mereka sudah yakin, sebab tu mereka tak berani sahut cabaran. Tetapi kerana kedegilan dan kekerasan hati mereka, kerana itulah yang menyebabkan mereka tidak mahu terima ajaran Al-Quran dan mereka tidak mahu mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berkeras mengatakan ayat Al-Quran itu hanya rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Quran itu penurunan daripada Allah, bukan rekaan Nabi, tetapi mereka tetap mendakwa Al-Quran itu rekaan Nabi. Lalu Allah cabar mereka, kalau Nabi seorang pun boleh reka Al-Quran yang banyak-banyak surah ni, kamu bangsa Arab yang lebih ramai, yang berkabilah-kabilah dengan dana itu, dengan daya tenaga ini apa semua, takkan satu surah pun tak boleh bawa. Nabi seorang individu, satu orang Nabi, kalau kamu kata dia Nabi, dia reka Quran, dia seorang Nabi boleh bawa banyak surah. Kamu ramai orang Arab, takkan satu surah pun tak boleh. Jadi bererti dakwaan bahawasanya Al-Quran itu adalah rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwaan yang palsu dan terbantah. Jadi bila mana mereka tidak sahut cabaran ini, maka terbukti bahawasanya mereka tidak mahu beriman atas keengganan diri mereka sendiri, padahal mereka sudah tahu kebenarannya. Bukan tak tahu, bukan ragu. Sebab tu Allah kata in kuntum fi raibin, ayat 23 ni. Allah berfirman, maksudnya sekiranya kamu dalam keraguan. Maknanya apa? Sebenarnya kamu tak ragu. Kalau betul kamu ragu, kamu dakwa Nabi Muhammad ni dia kot reka Quran, aku tak yakin Quran ni daripada Tuhan. Jangan-jangan Quran ni Nabi yang reka. Kalau betul kamu ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka bawa datang ayat Quran seperti yang Nabi bawa datang. Kalau kamu semua orang Arab tak dapat bawa datang, maka terbukti bahawasanya Al-Quran itu bukan rekaan Nabi SAW. Bila Allah kata sekiranya kamu ragu, maknanya kamu tak ragu. Sebab itu sebenarnya Allah nak bagi tahu mereka ni yakin, dah tahu kebenaran tetapi berpaling. Seperti mana syaitan, iblis juga, dia tahu kebenaran tetapi dia tidak mahu ikut. Seperti mana Bani Israel, dia tahu kebenaran tetapi dia tetap berpaling. Jadi setelah Allah cabar dalam ayat 23 dan terbukti mereka degil dan mereka tidak berani sahut cabaran, berpindah ayat 24 kepada ancaman pula. Ayat 23 cabaran dan ayat 24 ancaman. Dia berperingkat. Ayat 21 dalam 20 ayat topik kedua ni kita tengok Allah punya seruan kepada manusia semua berperingkat. Mula dengan ayat 21-22 seruan ajakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Seruan ajakan. Bila tak nak terima seruan Allah, maka Allah turunkan cabaran. Cabaran ayat 23 baru datang yang semisal seperti setanding Al-Quran. Bila cabaran pun tak boleh nak sahut, barulah datang peringkat ketiga, ancaman. Ancaman apa? Ayat 24 selepas tu Allah berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Mafhumnya, lalu ataupun maka sekiranya kamu tidak mampu sahut cabaran itu dan kamu memang tidak akan mampu lakukannya pun, tidak akan mampu sahut cabaran itu, fattaqun nar, maka berjaga-jagalah kamu dengan api neraka. Ini datang ancaman. Bila seruan Allah tak nak sahut, sembahlah Allah tak nak, cabaran Allah pun tak berani nak sahut. Baru datang seperti Al-Quran, tak berani sebab memang tak boleh buat. Lalu datanglah ancaman fattaqun nar, maka berjaga-jagalah kamu dengan api neraka. Berjaga-jaga tu maknanya suruh lakukan perkara yang betul, ambil keputusan yang tepat, iaitu masuklah agama Islam dan berimanlah supaya kamu terpelihara daripada api neraka. Tu maksud fattaqun nar, berjaga-jaga dengan api neraka. Macam kita katalah, kau jaga-jaga dengan aku. Maknanya apa? Maknanya kau jangan buat aku marah, kau jangan buat aku geram, kau jumpa aku, kau baik-baik dengan aku, kau jaga-jaga dengan aku. Tu maksudnya, jangan buat aku marah dengan kau, jangan cari pasal dengan aku. Jadi bila Allah kata fattaqun nar, jaga-jaga dengan api neraka,
Maksudnya bukan kata tak apa, tak payah beriman, tapi jaga-jaga buat. Bukan macam tu. Maknanya jangan lakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah dengan mengkufuri nikmat Allah dan tidak mahu beriman dan tidak mahu mengikuti ajaran Al-Quran, ajaran Islam ini. Dan kita lihat bagaimana Allah ancam manusia dengan api neraka. Allah tidak sekadar kata api neraka, tetapi Allah kata apa? Allah sebut ciri api neraka itu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar. Jaga-jagalah kamu dengan api neraka yang bahan bakarannya apa? An-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Wa'iddat lil kafirin, disediakan api neraka itu untuk orang-orang yang kufur kepadanya. Kita lihat Allah sebut di sini bahan bakaran api neraka apa, minyak ke? Tidak, tapi Allah sebut dua benda yang jadi bahan bakaran api neraka. Apa dia? Dua bahan bakaran api neraka ni. Yang pertama an-nas, manusia, dan kedua al-hijarah, iaitu batu. Pertama kita tengok apa munasabah atau sesuainya dua perkara ini, manusia dan batu, menjadi bahan bakaran api neraka. Yang pertama bila kata an-nasu, manusia menjadi bahan bakaran api neraka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kerana manusia itu ingkar kepada Allah. Maka bukan sahaja manusia diseksa dengan api neraka, tetapi manusia diseksa dengan dia menjadi bahan bakaran api neraka. Maknanya nak kata bahawasanya api neraka itu tidak akan terpadam selagi manusia ada di dalamnya. Kalau kata bahan bakaran api neraka tu kayu, ataupun minyak tanah kau, manusia yang dibakar di dalam api neraka, dia terbakar, diseksa, dan dia mungkin ada harapan. Dia kata mungkin satu hari nanti kalau kayu api dah habis ataupun minyak tanah dah habis, mungkin api neraka ni akan terpadam dan aku boleh berehat lah, aku selamat. Tapi Allah nak kata bahan bakaran api neraka tu bukan bahan nyalaan api neraka tu bukan kayu atau bukan minyak tanah, tetapi adalah manusia itu sendiri. Maknanya apa? Nak bagi tahu seolah-olah kita kata kalau bahan nyalaan api neraka tu adalah kayu, selagi ada kayu adalah api, dah habis kayu tak ada api. Kalau bahan nyalaan api neraka tu minyak tanah, selagi ada minyak tanah adalah api, dah tak ada minyak tanah habislah api. Tapi masalahnya bahan nyalaan api neraka ni bukan minyak tanah, bukan kayu, tetapi manusia. Maknanya apa? Tak ada masalah kepada api neraka kalau kayu habis, kalau minyak tanah habis. Sebab apa? Sebab manusia tak habis-habis. Iaitu selagi mana manusia ada dalam api neraka, selagi itu api neraka akan menyala. Sebab dengan wujud manusia dalam api neraka, selagi itu api neraka akan menyala. Maknanya dia, kalau manusia harap mungkin esok lusa, mungkin tahun depan, mungkin lagi 1000 tahun api neraka akan terpadam, maka manusia itu akan berehat. Tidak, sebab selagi dia ada dalam neraka, selagi itu neraka akan menyala dan membakar dia. Tidak akan ada penghabisan kepada azab siksaan bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu yang pertama, manusia menjadi bahan bakaran atau bahan nyalaan api neraka. Dan yang kedua adalah apa? An-nasu wal hijarah. Yang kedua bahan nyalaan api neraka yang kedua adalah batu. Hijarah jamak kepada hajar, mana batu-batulah. Batu. Kenapa batu juga menjadi bahan nyalaan api neraka? Kalau kita kata manusia jadi bahan nyalaan api neraka, masuk akal lah. Maknanya padan lah, sebab dia yang ingkar kat dunia dulu. Dia pun masuklah neraka dan dia diazab dengan api neraka yang dia sendiri jadi bahan nyalaannya. Tapi sekarang yang kedua, batu. Apa salah batu? Apa salah batu? Kenapa batu pun jadi bahan nyalaan api neraka? Para ulama tafsir sebutkan beberapa maksud kenapa batu juga menjadi bahan nyalaan api neraka. Pertama, bila batu jadi bahan nyalaan api neraka, bukan berarti batu tu rasa sakit. Batu tak rasa sakit lah. Tetapi hikmahnya, tujuannya, batu juga turut menjadi bahan nyalaan api neraka di samping manusia itu sendiri, manusia yang kufur itu sendiri. Hikmahnya adalah kerana kita sebut satu ataupun dua. Yang pertama, kerana kebanyakan berhala yang disembah oleh manusia adalah diperbuat daripada batu. Jadi tafsiran ni kata yang dimaksudkan dengan batu-batu di sini adalah batu-batu berhala yang disembah oleh manusia sewaktu di dunia yang kufur kepada Allah, tidak sembah Allah tetapi sembah batu berhala. Jadi bila manusia itu dimasukkan ke dalam neraka,
dia tunggu bila api neraka ni nak padam, tak padam-padam, sebab dia ada dalam neraka dan dia yang jadi bahan nyalaan api neraka. Lalu dia nak minta tolong dengan Allah, Allah tak nak tolong dia, sebab dia minta kepada Allah dalam banyak ayat kembali ke dunia, bagi peluang kedua, Allah tak bagi. Lalu dia terjumpa dengan siapa di dalam api neraka nanti? Dia akan terjumpa dengan batu berhala yang pernah dia sembah, yang dia anggap sebagai Tuhan sewaktu di dunia. Allah letak di situ juga untuk menyalakan api, untuk membakar orang ni. Lalu orang ni dia teringat, ni kan batu berhala yang aku pernah sembah kat dunia dahulu. Dia sangka ketika itu mungkin batu berhala ni datang ke neraka untuk bantu dia. Lalu dia pun akan pergi menghadap batu berhala itu di dalam neraka untuk meminta pertolongan daripada batu berhala itu agar keluarkan dia dari neraka, atau paling tidak, paling kurang ringankan azab yang ada dalam neraka tu. Itu yang diharapkan daripada batu berhala yang dijumpa dalam neraka sekarang tu, ketika tu. Tetapi apa yang berlaku adalah apa? Apa yang berlaku adalah batu berhala itu bukan sahaja tidak mampu nak bantu dia keluar dari neraka. Batu berhala itu bukan sahaja tidak mampu padamkan api neraka, malah bahkan batu berhala itu pula akan memanaskan lagi api neraka dan akan menjadi bahan nyalaan api neraka untuk membesarkan lagi siksaan yang ada di dalam neraka. Jadi seolah-olah yang al-hijarah, batu yang menjadi bahan nyalaan api neraka ni, seolah-olah azab kedua pula untuk menghina orang ini. Maknanya nak kata seolah-olah dulu kat dunia dia jadikan batu berhala ini sebagai Tuhan dia, sebagai sembahan dia yang dia sangat sayang. Tiba-tiba dalam neraka, bukan sahaja batu berhala yang dia sembah kat dunia dahulu ni, bukan sahaja batu berhala ni tidak mampu tolong dia, malah batu berhala ini akan panaskan lagi api neraka untuk membakar dia. Jadi supaya dia betul-betul menyesal bahawasanya memang kesalahan besar bila dia menyembah selain daripada Allah. Kalau dia sembah Allah di dunia dahulu, Allah yang akan selamatkan dia daripada api neraka. Bila dia sembah selain daripada Allah, maka Tuhan yang dia sembah selain daripada Allah itu bukan sahaja tidak mampu selamatkan dia, malah akan lebih tambah azab untuk dia di dalam neraka nanti. Jadi itu bagaimana Allah ancam manusia selagi mana mereka ada peluang untuk selamatkan diri daripada api neraka dengan kembali kepada Allah, kepada ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita lihat bila Allah cerita fenomena di dalam Al-Quran, mana-mana tempat bila Allah cerita tentang pahala, Allah akan seimbangkan dengan cerita tentang dosa. Mana-mana tempat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Quran, bila Allah cerita tentang syurga, Allah seimbangkan dengan cerita tentang neraka. Bila Allah cerita di dalam Al-Quran tentang orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah akan seimbangkan cerita, Allah seimbangkan pula dengan cerita tentang orang yang kufur dan ingkar. Demikian juga kita dapati fenomena tentang konsep keseimbangan di dalam Al-Quran. Allah tak ada cerita pasal orang kafir je, atau orang beriman aja. Cerita tentang syurga aja, cerita tentang neraka aja, tak ada. Allah akan seimbangkan. Seperti mana di sini juga ayat 24 kita dapati Allah cerita tentang apa? Tentang ancaman azab api neraka. Orang akan takut. Berpindah kepada ayat 25 selepas itu, Allah seimbangkan pula dengan cerita tentang nikmat syurga yang kekal abadi. Supaya manusia bila dia baca tentang neraka, dia tak ada takut aja sepanjang hidup dia. Tak ada pengharapan langsung kepada Allah. Dan Allah tak ada cerita pasal syurga sahaja, supaya bila dia dengar pasal syurga aja, relax lah, nanti mati masuk syurga. Tak ada takut langsung dengan neraka. Jadi Allah seimbangkan. Ayat 24 cerita tentang neraka. Ayat 25 sejurus selepas itu terus berpindah kepada ayat yang cerita tentang syurga yang disediakan bagi orang yang beriman dan amal soleh. Jadi kita lihat sedikit ayat 25 yang melengkapkan ayat 24 dan menyeimbangkannya dengan baki masa yang ada sedikit. Allah berfirman ayat 25, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kita lihat sedikit ayat 25 ni. Allah berfirman mafhumnya, dan sampaikanlah berita gembira. Tengok keseimbangan. Tadi ayat 24, fattaqun nar, jaga-jaga kamu dengan api neraka. Untuk tanamkan ketakutan. Sekarang untuk tanam pengharapan pula, wabashir, sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa? Tadi neraka untuk al-kafirin, orang yang kufur. Sekarang berita gembira pula untuk siapa? Allazina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan amal salih. Berita gembira apa untuk mereka? Allah sebut anna lahum jannat, bagi mereka kebun-kebun syurga. Bukan satu tapi banyak kebun-kebun syurga. Kebun syurga yang macam mana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan satu sungai tetapi sungai-sungai. Sungai apa? Tidak disebutkan di sini sungai apa, tetapi Allah perincikan sedikit di dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad, surah nombor 47 ayat 15, Allah sebutkan 4 sungai di dalam syurga pada firman-Nya, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa." Ada 4 jenis sungai dalam syurga. Itu jenis sungai air yang jernih, yang bersih, yang enak. Dan yang kedua adalah sungai madu, dan yang ketiga adalah sungai arak yang tidak memabukkan, dan yang keempat adalah sungai susu yang tidak berubah rasanya. Jadi itu 4 sungai yang di dalam syurga, yang setiap satu jenis pula ada banyak sungai. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam nikmat ayat 25 Al-Baqarah ni. Nikmat di dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah kebun-kebun syurga itu sungai-sungai. Kemudian Allah berfirman lagi, kullama ruziqu minha min thamaratil rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Allah berfirman tentang nikmat makan pula di dalam syurga. Allah berfirman mafhumnya, setiap kali mereka diberi rezeki daripada buah-buahan di dalam syurga itu, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kita dahulu. Lalu Allah kata, wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan buah di dalam syurga itu sama serupa. Ni nak cerita tentang apa? Kita ringkaskan. Maksud ni, Abdullah bin Abbas ceritakan, maksudnya bila manusia itu mendapat nikmat makanan seperti buah-buahan di dalam syurga, mereka makan buah. Katakan hari pertama dia makan buah mangga contoh dalam syurga, dia makan. Lepas tu minggu depan, lepas tu dia nak makan mangga lagi dalam syurga. Dia pergi makan mangga, dia ambil mangga dalam syurga, dia makan. Minggu keduanya dia makan. Bila dia makan, dia akan kata apa? Dia akan kata yang Allah sebut dalam Al-Quran ni, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka bila makan buah dalam syurga tu, mereka kata, bukankah ini yang telah diberikan kepada kita dahulu? Maknanya hari itu. Hari itu dah makan mangga ni dalam syurga. Ni minggu kedua makan lagi. Bila makan lagi, dia akan kata, bukankah ni yang kita dah makan hari itu dalam syurga? Ni yang kita dapatkan. Maknanya apa? Maknanya ni bukankah buah yang sama kita makan hari itu? Oh, betul, ni mangga yang sama. Tapi kenapa rasa dia lagi sedap? Nak kata apa? Nikmat di dalam syurga makin lama makin lazat. Berbeza dengan kat dunia. Kat dunia, kalau kita beli mangga banyak-banyak, ataupun jangan kata mangga lah, katakan durian. Musim durian ke ni? Katakan kita makan durian. Contoh, kita beli berapa biji durian, kita makan. Satu, katakan kita ada 20 ulas durian depan kita. Kita makan biji yang pertama. Makan yang ulas yang pertama tu, rasa sedap sangat. Rasa, memang aku, memang rasa dalam syurga betul lah. Makan. Ulas pertama tu rasa sangat nikmat. Makan kedua pun, rasa sedap. Tapi terus makan. Sampai ke ulas yang ke-10, ulas yang ke-11, ulas yang ke-12, rasa apa? Rasa biasa. Sedap. Durian memanglah sedap. Tapi sampai ke ulas 20, ulas ke-30, rasa apa? Rasa dah mula nak termuntah. Maknanya apa? Nikmat dalam syurga, nikmat di dunia, sedap macam mana pun, makin lama kita nikmati,
makin kurang rasanya, makin kurang nikmat dia. Bukan kata makan aja, nikmat nikmat rumah. Katakan dia kaya macam mana pun, dia beli istana ni, rasa sangat bahagia hari pertama dapat istana banglo ni. Lepas seminggu, lepas 2 minggu, lepas sebulan, seminggu tak kejap sangat, sebulan 2 bulan, lepas tahun duduk tu, cuba survey pula rumah lain, rasa nak beli lain pula. Jangan kata rumah, kereta. Beli kereta, hari pertama bawa, rasa sayang betul kereta ni, rasa buntung dapat kereta ni. Lepas bawa sebulan, setahun, 2 tahun, rasa nak survey tengok kereta lain pula, dah banyak duit kan. Jadi tu nikmat di dunia. Semua nikmat di dunia makin lama dinikmati, makin berkurangan nikmatnya. Sebab itulah sifat dunia. Sebagaimana manusia itu semakin lama hidup, semakin berkurangan nikmat dia. Tak kira dalam makan ke, dalam kekayaan ke, dalam perkahwinan ke, semua macam tu. Tetapi di dalam syurga berbeza. Di dalam syurga dia dah makan satu nikmat, dia rasa sedap sangat. Esok dia makan buah yang sama, dia akan terkejut. Apa siapa lagi sedap? Ni bukan buah yang sama. Ya, betul, ni buah yang sama. Tetapi makin lama duduk dalam syurga, nikmatnya makin bertambah, makin bertambah. Di dunia, nikmat yang sama dinikmati, makin lama makin bosan. Nikmat di syurga makin lama dinikmati, tidak akan bosan walaupun nikmat yang sama. Nak bagi tahu apa? Di dalam syurga tidak akan bosan selama-lamanya. Ni kadang-kadang orang tertanya, syurga ni kan kekal abadi kan? Duk makan nikmat sama dalam syurga tak bosan ke? Ini ajaibnya syurga. Beza dengan dunia. Dunia kita boleh kata macam tu, makan benda sama kat dunia bosan, mesti nak tukar makanan lain. Tapi di dalam syurga dengan banyak nikmat yang pelbagai pun, kalau dia rasa satu nikmat dalam syurga pun takkan bosan selama-lamanya. Tu maksud Allah kata wa utubihi mutasyabiha. Diberikan kepada mereka buah-buahan dalam syurga itu sama serupa. Maknanya dari segi luaran dia, rupa dia, mangga hari ni dengan mangga hari itu sama. Durian hari ni dengan durian hari itu sama. Tapi rasa dia berbeza. Makin lama makin sedap dan makin lazat dan lebih nikmat lagi. Dan itu bukan pada nikmat buah-buahan saja, pada semua nikmat dalam syurga begitu. Yang ada waktu lain kita perincikan lagi dengan hadis-hadis yang ceritakan tentang nikmat di dalam syurga yang semakin bertambah itu. Kemudian Allah sebut pula sikit lagi antara nikmat di dalam syurga lagi, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam syurga itu pasangan-pasangan yang mutahharah, yang disucikan atau yang suci. Sama je lah, yang suci atau disucikan. Kenapa suci? Sebab Allah sucikan mereka. Pasangan yang suci ni dalam syurga, dia merangkumi pasangan lelaki untuk perempuan dan pasangan perempuan untuk lelaki. Suci ni maksud dia macam mana? Merangkumi dua perkara, dua aspek, iaitu suci luaran dan suci dalaman. Suci luaran maksudnya manusia itu dia tak ada dah buang-buang hingus, dia tak ada buang kahak macam di dunia, dia tak ada dah taik mata, taik hidung, tak ada dah buang air besar, buang air kecil, tak ada. Itu adalah hadis Nabi ada bagi tahu. Hatta peluh mereka pun, peluh ahli syurga itu Nabi kata rashhumul misk. Peluh ahli syurga itu adalah kasturi. Maksudnya apa yang keluar dari badan manusia itu semuanya adalah yang cantik-cantik, yang enak-enak, yang harum-harum. Buang kencing apa semua tak ada dalam syurga. Dan itu yang fizikal, itu suci fizikal. Perempuan pun darah-darah apa semua tak ada dalam syurga. Itu suci fizikal. Dan juga bukan sahaja ahli syurga itu suci fizikal mereka, bahkan suci hati mereka. Maknanya kalau di dunia ada rasa cemburu, ada rasa iri hati, ada rasa jealous apa semua, dalam syurga tidak ada rasa jealous dah. Cemburu-cemburu lagi-lagi isteri-isteri tu. Kita terbayang kalau kat dunia ni macam mana lah, 4 isteri pun dah bergaduh, berantakan apa semua. Macam mana dekat syurga dengan ramai bidadari tu, macam mana boleh hidup tenang dalam syurga? Allah cabut perasaan iri hati, cemburu itu di kalangan ahli syurga. Luaran suci dan dalaman pun suci. Itu Allah sebut di dalam antaranya di dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat ke-47, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin, dan kami cabut apa yang ada di hati mereka daripada perasaan hasad dengki sehingga mereka menjadi bersaudara dalam suasana kasih mesra, serta mereka duduk berhadapan di atas pelamin masing-masing. Tak ada gaduh-gaduh, dengki-dengki di dalam syurga nanti. Itu maksud azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, ataupun asal makna disucikan. Allah yang sucikan fizikal mereka dan hati mereka. Dan yang paling besar sekali nikmat dalam syurga yang memang tidak ada di dunia adalah wahum fiha khalidun. Mereka
kekal abadi di dalam syurga. Itu yang menjadi pembatas perbeza antara nikmat dunia dengan syurga. Orang kat dunia dia kaya macam mana pun, mewah macam mana pun, besar mana kekayaan dia pun, dia takkan boleh menikmati kekayaan yang dia ada selama-lamanya. Dia akan mati dan kekayaan dia akan berpindah kepada orang lain. Tetapi di dalam syurga, kekayaan yang begitu besar, kemewahan yang sangat banyak itu kekal abadi selama-lamanya, tidak akan tua, tidak akan berkurangan dan tidak akan habis, tetapi menikmatinya kekal abadi dan tanpa had, tanpa batasan di dalam syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua di kalangan ahli syurga yang bertuah, yang kekal abadi menikmati nikmat-nikmat yang besar ini, yang mana kita cuba usahakan menjejakkan kaki ke dalam syurga dengan cara memenuhi dua syarat ini yang disebut di awal ayat 25, amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, dengan cara mendekatkan diri kita dengan Al-Quran supaya Al-Quran memberi syafaat kepada kita dan memastikan kita menjejakkan kaki ke dalam syurga dengan selamat di hari akhirat nanti. Dan baki daripada topik kedua, ada baki beberapa ayat lagi, kita tangguhkan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Apa yang baik daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.